Baik, kata Imam Ibn Qudamah, pertama, iaitulah keadaan orang yang mana dia confuse di antara dua pandangan. Contohnya ustaz. Tanya Ustaz A kata boleh. Tanya Ustaz B kata makruh contohnya. So dalam keadaan yang seperti itu, macam mana cara dia nak ikut? Macam mana cara yang mana satu nak pilih? Itu waktu tu dia kena berijtihad untuk memilih pandangan itu. Digariskan oleh para ulama, pertama sekali kalau berlaku isu seperti ini, dia kena ambil yang sepakat. Maksudnya ustaz ni kata A, ustaz ni pun kata A, ustaz ni pun kata A, so yang sepakat tu dia ambil semua. Tapi isunya sekarang ni susah nak cari yang sepakat. Dia akan timbul isu berkaitan dengan iaitulah berbeza pandangan pendapat hatta di kalangan ustaz sekalipun. Mungkin soalan-soalan tu berkait sangat dengan peribadi contohnya. Okey, macam mana? Pertama sekali kata Imam Ahmad, kata Imam mazhab Syafi'i dan juga sebahagian mazhab Hambali dan juga kata Imam Ibn Suraj menyatakan bahawa hatta pandangan Imam Ghazali juga menyatakan pilih orang yang alim dan lebih warak. Kena bandingkan. Orang yang lebih alim, lebih warak. Maksudnya dalam bidang dia. So lihat kepada ilmu dia dan juga kewarakan. Warak di sini maksudnya apa? Maksudnya kita kata daripada sudut mungkin penjagaan percakapan dia. Yang kedua, kalau tak ada yang tu kita tengok yang paling aghlaz. Maksudnya yang paling banyak berpendapat sedemikian. Kalau tak ada juga pada waktu itu, kata sebahagian mazhab Syafi'i dan sebahagian mazhab Ahmad bin Hanbal menyatakan bahawa kita kena pilih berdasarkan mana yang hujah kekuatan dalil bila mana ia mengemukakan hujah dan dalilnya. Contoh, ada seorang tanya pada da'i. Da'i kata, ni dalilnya begini-gini pada Quran dan Sunnah. Tiba-tiba ada orang tanya saya, dia tanya soalan yang sama. Tapi saya kata, mungkin adalah ulama kata macam tu. Jadi bila ada macam tu, akan pilih pandangan da'i. Sebab apa? Sebab di sana ada dia punya kekuatan, ada rujukan kekuatan hujah dia. So di situlah kita kata bagaimana cara kaedah sebab orang awam bila mana dia boleh berijtihad. Maksudnya dalam keadaan dua pandangan yang saling berbeza. Itu satu. Yang kedua, dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang dia kena buat keputusan pada waktu itu. Contohnya macam mana tadi? Contohnya macam dia ambil wuduk tadi. Dia terlupa basuh kaki ke belum? Contoh. Ataupun dia terlupa dalam solat tadi. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, dan ini kaedah yang dibincangkan oleh para ulama, hadis yang sahih, iaitulah falyubna alal yaqin. Dia kena bina di atas keyakinan dia. 3 ke 4? 2 ke 3? So dia sendiri kena berijtihad waktu. Maksudnya waktu apa? Waktu ada kes, waktu darurat yang dia memang tak sangka-sangka benda tu berlaku waktu itu. Kan jadi tak duga. So dua keadaan. Yang ketiga, bila mana dia melihat daripada sudut adanya perubahan, adanya pandangan yang baru, bila mana adanya isu-isu berkaitan dengan teknologi sains, bila mana nak mengeluarkan satu hukum.